Terima kasih kerana singgah di channel Mindapedia. Admin yakin kebanyakan daripada kita pasti akan mengetahui sejarah Jepun yang pernah dibom oleh Amerika Syarikat suatu ketika dahulu. Kejadian itu telah mengubah Hiroshima dan Nagasaki daripada sebuah negeri yang aman dan subur kepada padang jarak padang terkukur. Kejadian yang berlaku sekitar tahun 1945 itu telah berjaya membuatkan tentera Jepun menyerah kalah dalam Perang Dunia Kedua. Kemusnahan yang berlaku sangatlah dahsyat. Amerika Syarikat menjatuhkan bom pertama di Hiroshima pada 6 Ogos 1945 dan ia telah membunuh kira-kira 140,000 orang. Berselang 3 hari kemudian, Amerika Syarikat menjatuhkan bom di bandar pelabuhan Nagasaki lalu membunuh 74,000 orang. Tetapi tahukah anda, hanya 2 unit bom sahaja yang diperlukan untuk memberikan kemusnahan sebesar itu. Masing-masing satu digugurkan di Hiroshima dan satu di Nagasaki. Inilah kali pertama dalam sejarah dunia bom berkuasa nuklear digunakan dalam peperangan. Sebelum kita teruskan, support kami dengan like, komen dan subscribe Mindapedia channel untuk konten-konten yang menarik dari kami. Follow kami di media sosial seperti yang tertera. Kenapa Amerika perlu mengebom Jepun? Pada waktu itu, Jepun sedang berperang dengan Amerika dan sekutunya, termasuklah British dan Soviet Union. Pihak tentera bersekutu berjaya memenangi peperangan dan pasukan Jepun diarah berundur dari beberapa lokasi. Meskipun begitu, pertempuran masih berlaku dengan sengit dan ada sahaja askar dan orang awam yang terkorban setiap hari. Tetapi beberapa tahun sebelum itu, kerajaan AS telah membangunkan sejenis senjata pembunuh akibat bimbang dengan laporan bahawa Nazi Jerman sedang mengembangkan sejenis senjata baru yang menggunakan uranium radioaktif. Pada tahun 1939, pegawai pemerintah AS mula mengkaji potensi uranium, terutama isotop uranium-235 untuk membuat bom yang kuat. Dalam masa beberapa bulan, gabungan saintis Amerika, Britain dan Eropah yang kebanyakannya adalah pelarian dari Jerman, Itali dan negara-negara lain mula berkolaborasi dalam projek antarabangsa untuk membangunkan bom berasaskan uranium. Projek ini telah digelar Projek Manhattan mengambil sempena nama tempat projek ini bermula. Setelah beberapa tahun melakukan penyelidikan intensif dengan kerahsiaan yang ketat, Projek Manhattan mengembangkan 2 bom berbeza yang menggunakan 2 bahan nuklear yang berbeza, iaitu uranium-235 dan plutonium-239. Kira-kira 64 kg uranium-235 yang diperkaya digunakan untuk membuat Little Boy. Bom pembelahan nuklear ini berfungsi dengan menembak silinder uranium berongga besar kepada uranium yang lebih kecil. Keseluruhan berat bom ini adalah sekitar 4,400 kg ataupun 44 tan. Kekuatan Little Boy adalah bersamaan dengan 15,000 tan kekuatan bom konvensional TNT. Sekiranya Little Bomb menggunakan uranium sebagai bahan letupannya, Fat Man pula menggunakan plutonium dan saiznya lebih besar, iaitu kira-kira 4,670 kg, dan menggunakan bahan plutonium-239 untuk membuat tindak balas rantai nuklear bersamaan dengan 21,000 tan bom TNT. Pada 1945, Hiroshima, Jepun adalah kota yang mempunyai penduduk seramai 350,000 orang yang sebahagian besarnya tidak tersentuh oleh perang. Terletak di dataran pantai, bandar ini merupakan pusat pembuatan dan ketenteraan yang penting. Sekurang-kurangnya 40,000 anggota tentera telah ditempat di Hiroshima pada waktu itu. Atas sebab-sebab inilah kota ini dipilih sebagai sasaran pertama serangan bom atom. Pada awal 6 Ogos 1945, sebuah pesawat B-29 bernama Enola Gay yang diketuai juruterbangnya Kolonel Paul Tibbets berangkat dari Tinian, sebuah pulau kira-kira 6 jam perjalanan dari Hiroshima melalui udara, sambil membawa Little Boy bersamanya. Pada pukul 8.15 pagi, pintu kapal terbang itu dibuka dan Little Boy dijatuhkan di atas Hiroshima. Bom itu meletup kira-kira 580 meter di atas bandar tersebut. Letupan besar itu lantas menghancurkan sebahagian besar bandar dan meragut 45,000 orang. Manakala 19,000 orang lagi dianggarkan mati akibat pendedahan radiasi atau kesan langsung lain dalam jangka masa 4 bulan selepas letupan itu berlaku. Walaupun Hiroshima musnah dibom oleh tentera US, tentera Jepun enggan mengaku kalah. Oleh itu, satu rancangan pengumuman yang hampir sama dilancarkan dan kali ini mereka menyasarkan Kokura yang dikatakan kubu kuat Jepun. Sekitar jam 4 pagi pada 9 Ogos 1945, sebuah pesawat B-29 Boxcar berangkat dari Tinian. Pesawat itu menuju ke kota Kokura bersama bom atom Fat Man yang mengandungi plutonium. Akan tetapi terdapat gangguan ketika di udara menyebabkan kadar penglihatan cukup terhad di langit Kokura.
Ini menyebabkan mereka menukar sasaran ke atas Nagasaki, sebuah negeri yang cukup rancak dengan sektor pembuatan dan industri ketenteraan. Sekitar pukul 11 pagi, Fatman digugurkan di Nagasaki. Ia menyebabkan 40,000 nyawa terkorban serta merta. Satu angka yang agak besar walaupun ia dijatuhkan 3.2 km jauh dari sasaran sebenar untuk mengurangkan korban nyawa. Walau bagaimanapun, dianggarkan seramai 80,000 dilaporkan mati menjelang penghujung tahun 1945. Hampir keseluruhan kota Nagasaki musnah. Pada tengah hari 15 Ogos, 6 hari selepas Nagasaki dibom, Maharaja Jepun Hirohito mengumumkan penyerahan tanpa syarat dan ia berkesan mengakhiri Perang Dunia Kedua. Menurut Pertubuhan Nuklear Dunia, jumlah sebenar kematian akibat pengeboman Hiroshima dan Nagasaki tidak diketahui, tetapi sekurang-kurangnya 103,000 orang meninggal dunia akibat letupan tersebut dan kesan daripada penyakit radiasi. Terdapat juga jumlah kelahiran mati dan kecacatan kekal yang tinggi berlaku di kalangan mangsa pengeboman yang terselamat. Impak yang terhasil dari senjata nuklear amatlah dahsyat. Mengikut laporan, hanya 1.38% sahaja uranium yang meletup ketika Little Boy digugurkan. Dan walaupun dengan angka yang sekecil itu, ia berjaya merenamkan sebuah kota dan meninggalkan kesan radiasi yang teruk kepada penduduk Jepun. Disebabkan perkara inilah, penggunaan nuklear untuk persenjataan telah diharamkan sehingga kini. Walaupun mungkin ada setengah negara melakukannya secara diam-diam demi kepentingan diri. Terima kasih dan jumpa lagi.